Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Mustafa bin Madris yang merupakan kita punya mentor bagi kita menjalankan aktiviti program klinik penerbitan bagi penulisan bagi siri yang ketiga. Diraikan Dr. Azlini penyelaras jawatankuasa penerbitan CDS, Ketua Jabatan Mekanikal Dr. Mat Syahir pun ada di sini, Ketua Jabatan IT TS Muhammad Hatta dan seluruh staf yang terlibat dalam bengkel penulisan yang turut sama akan kita ikuti dalam pengisian pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini adalah hari Isnin 20 hari bulan, siri yang ketiga. InsyaAllah lepas ni kita akan teruskan dengan bentangan bagi setiap kertas kerja yang telah disiapkan di peringkat staf. Mudah-mudahan kita berdoakan semoga perjalanan hari ini dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi Dr. Azlini ada apa-apa nak cakap? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk rakan-rakan semua yang hadir untuk pagi ini. Bengkel kita lah siri yang ketiga insya-Allah. Jadinya untuk makluman Prof yang mana yang bengkel yang lepas kita akan sentiasa update lah dengan staff sejauh mana mereka dah buat pembetulan dan ke mana mereka akan publish lah. So kita akan bantu mana yang masih tak faham lah insya-Allah dalam ni lah PTJ kita. Amin. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir insya-Allah. Itu sahaja. Terima kasih kepada Dr. Azlini. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mempersilakan pembentang yang pertama Doktor siapa yang kita volunteer untuk kita terus pergi kepada presenter, first presenter, silakan. Boleh minta Dr. Ain dulu insya-Allah. Dr. Ain. Okey, terima kasih. Sekejap Assalamualaikum. Boleh nampak tak? Besar sikit boleh? Besar sikit. Besar sikit. Okey, insya-Allah hari ni kita punya program kita akan dirakam. Jadi ada rakaman lah, jadi kita boleh buat revision lah insya-Allah. Okey tak saiz ni? Prof? Ya, okey. Okey dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ain daripada Jabatan Kejuruteraan Awam PPD. First kali paper ni paper daripada FYP lah. Saya ambil daripada FYP under supervision saya. Tapi saya minta maaf dulu lah sebab saya tak sempat nak semak yang sebetul-betul semak senang cakap. Waktu saya submit dekat Prof tu kira saya tak sempat final checking lah. Kira maksudnya mungkin banyak silapnya sebenarnya sebab saya baca balik semula pun okey ada silap-silap lagi lah. So tujuan saya masuk ni pun saya nak belajar. So sama-sama lah kita tengok mana yang boleh dibetulkan. Okay. So paper ni tajuk dia The Impact of COVID-19 Pandemic to the Construction Industry in Malaysia. So basically this paper dia buat survey lah. Survey and respondents dia towards construction industry punya stakeholder. Okay. So sebab saya tak join hari tu yang siri 2. Caranya saya nak kena baca satu-satu ke macam mana Prof? Rasanya Dr. Naik ni kalau boleh make it short. Jangan baca line by line. Seharusnya kena baca macam kalau abstract tu apa dia, kemudian interaction tu bagaimana 5 komponen atau 6 komponen tu dimasukkan di dalam interaction, kemudian material and method tu apa cara kita buat dan bagaimana cara kita manage
untuk dapatkan data, so on and so forth. That one is so important, and what you get. Okay, secara ringkas, kalau tidak nanti kan panjang cerita kan. Itulah panjang. Okay, so basically introduction dia memang saya cakap lah the COVID-19 ni, what is the COVID-19, and dia declare as a pandemic on 11 March 2020. Lepas tu the impact of the towards engineering and construction business. Lepas tu kita kata sebab nak buktikan in order to prove this pandemic ada effect pada construction industry, so that's why kita investigate. Tapi kita punya fokus kepada construction industry in Malaysia lah. Okay, so kita masukkan tapi waktu paper ni dibuat, kira dia sampai MCO yang ketiga. Okay, MCO yang ketiga, so bulan 5 lah, waktu raya hari tu. Kira last update dia dapat data ni until June 2021. Okay. So methodology kita pakai questionnaire build and survey. Lepas tu target responding adalah working in construction site, including employer and employee. Okay, so data analysis kita akan this is methodology. Sebabkan dia tak pakai material, so dia just sepatutnya material and methodology. So kat sini tak ada material lah, so kita terus methodology. Method, study participants, kita focus on the construction sector. Okay. Study design, we are using a survey. Lepas tu demographic social data, composing the questionnaire. Lepas tu sampling. Sampling actually kita target 70 respondents, tapi kita dapat 79 respondents. So another one is pilot test. So kita did a pilot test. Okay, ni data collections, kita dapat 70 and above. Then kita pakai Likert scale. Likert scale based on the respondent, based on the survey, kita akan analyse based on the Likert scale. So results and discussion daripada respondents, survey daripada respondents. So this is the respondents punya background. So kita ada age, gender, working experience, and also history of the contact with the positive COVID-19. Okay, which is benda ni pun ada kesan terhadap dia punya working time lah. Okay, so lepas pada tu kita based on this one, kita ada percentage umur untuk pekerja dan juga gender, working experience pun ada. Okay, lepas tu kita buat respondent punya demografi, which is dia divide job position, tapi ada Malaysian dan juga ada employee and ada employer. Okay. Lepas tu detail job position, dia punya peranan lah as a PM, engineer, architect, QS. So ini pun percentage kita. So based on kita punya survey, kita dah find out that the highest percentage yang jawab kita punya respondents coming from the engineer background. Okay. Okay. So labor worker pun ada, architect pun ada. Okay. So this is a stakeholder specialization. Okay, ada coming from, boleh dikatakan semua ada kecuali G6 lah. Okay. Developer, consultant and supplier. So daripada data respondents ni, okay, lepas tu ini kita masuk kepada descriptive analysis, which is descriptive analysis ni kita cuba untuk summary-kan, kita nak daripada semua soalan-soalan yang kita jawab, kita bagi tu kepada 79 respondents tu, ini yang kita cuba summary-kan. Statement maksudnya, tapi saya tak tahu the way is good or not. Saya tak tahu. So minta pro comment lah sekejap lagi. So ini dia punya assessment, sama ada dia
feel safe during working, ada affect tak personal financial, lepas tu affect tak mental health, and ada tak fikir untuk quit job. Semua, tapi daripada yang ini kita akan fokus kepada beberapa data. Maksudnya kita akan bincangkan satu-satulah. Contohnya status, ini status of working during pandemic. Maksudnya waktu pandemik tu daripada 79 respondents tu 21% ada become a jobless. So 78% dia remain working. Okay. Ini effect of the employee salary deduct ataupun payment delay. So most of the bukan most lah, kita boleh cakap 1/3 kot ni, 35% memang ter-affect lah, which is dia punya salary akan deduct ataupun dia punya payment delay. Sebab construction site ni ada yang based on hours kan, dia punya working. Okay, lepas tu kita survey juga dia punya start working during pandemic, sama ada dia work from home, ni pun salah ni, SOP, ada SS belakang dia. Okay, work from home, work dengan SOP ataupun bekerja secara shift mengikut SOP ataupun tidak bekerja. Jadi kita dapat dia punya percentage. Dia dalam table dan juga dikeluarkan dalam bentuk graph. Okay. So ini kita try tanya dia the most crucial phase company during the MCO. So most of the respondents cakap MCO 1 dengan MCO yang ketiga lah most crucial part. Then ini adalah layoff. Okay. Yang ini adalah affect company timeline. So maksudnya kita nak tanya adakah dia akan dia punya construction dia punya schedule sama ada delay ataupun fully stop ataupun kedua-duanya. So maksudnya memang kebanyakannya memang complete, maksudnya fully stop lah, dia punya effect towards the company timeline project. Okay, ni pula workers that allow by company at time. So maksudnya ini pun mempengaruhi, maksudnya dia sebenarnya bersangkut paut lah senang cakap, sebab kan dia punya most of the respondent cakap memang less than 40% yang boleh keluar kerja. Kita concludekan memang this pandemic, COVID-19 pandemic ni memang memberi kesan yang teruk lah senang cakap kepada construction industry and cause delay and will short cost in shortage in term of employment and opportunities. Okay, begitulah. Itulah Prof. Tapi saya terus terang cakap, saya pun perasan banyak salah lagi lah waktu saya double check balik semula sebelum saya masuk bengkel ni. Ya, betul. Kalau dah perasan tu maka rasanya saya tak payahlah bagi banyak komen. Tak apa, Prof bagi je komen, nanti saya take note. Tak ada selain daripada apa yang dibagi tu. Pertama sekali kita perlu lihat abstract tu kan. Abstract tu kadang-kadang kita tak perlu nyatakan COVID-19 is an infectious disease caused by newly discovered strain apa semua tu kan. But that is already jadi kalau boleh kita tak payah masuk lah benda tu dalam abstract. Okay. Tapi boleh masuk di dalam interaction. Right? Jadi kalau kita mula dengan WHO ataupun the MCO tu bagus juga, the National Security Council of Malaysia. Okay. Ya, itu satu. Keduanya adalah
apabila kita buat study on questionnaire based on punya quantitative, definitely this one is quantitative kan. Kita perlu nyatakan sedikit apa yang kita dapat dalam bentuk percentage, macam affected di construction industry, dia how many percent dia affected, itu lebih lebih meaningful kalau kita kata dia affected construction industry sahaja. Nampak tu. Jadi kita bila kita bagi dalam bentuk percentage, kita dapati bahawa si pembaca ni melihat kekuatan kajian kita itu agak menyeluruh dan paper tu melihat memberi kesan berapa persen. Biasanya orang bercakap pasal percentage. Okay. Jadi kena baiki abstract tu, kena baiki benda yang tak penting tu kena buang lah. Right. Okay. Lepas tu itu dari segi percentage dalam abstract. Manakala dekat interaction is quite long. Sometimes kita tak perlu nyatakan bermula the history of COVID tu daripada Wuhan apa semua, tak perlu. Kita hanya beritahu COVID-19 memang betul memberi kesan yang mendalam terhadap for the whole well-being, sama ada dari segi kesihatan, dari segi ekonomi apa semua tu kan, dan termasuklah dari segi construction industry, and therefore baru you discuss on construction industry in Malaysia. Okay. So tonight boleh. Tu je ke bang? Ya, lepas tu taklah panjang sangat cerita yang semua orang dah tahu tu. Okay. Kemudian at the end of the instruction section, kita kena nyata how do we conduct the research, iaitu menggunakan kuantitatif, iaitu menggunakan survey dan juga questionnaire mungkin, dan kita kena nyatakan berapa banyak construction industry yang kita pergi dekat situ secara umum lah, dan what we get tu adalah percentage tadi lah, nyata juga di dalam interaction section. Tapi usually biasanya second paragraph, second last paragraph kita nyatakan kat situ. Right? Dan lagi satu, bagus untuk kita melatih supaya paper organisation selalu available di dalam interaction section, usually on the last paragraph. Okay. Yang section next apa kan dalam content paper tu, macam tu. Exactly. Yeah. Okay. Kemudian kita buat online surveying. Kalau boleh, sebab biasanya bila kita buat survey ni, kita perlukan dia punya what kind of questions yang kita nyatakan dalam kita punya survey. Walaupun tak ada di dalam metodologi section, tapi biasanya kita masuk di dalam appendix. Dalam appendix. Dalam paper boleh juga kita letak appendix, sebab biasanya kalau data banyak kita letak dalam appendix. Begitu juga dengan bentuk questionnaire ataupun bentuk survey yang kita lakukan, maka kita boleh letak dalam appendix dan mereka boleh melihat bentuk question yang ada dalam survey kita tu bila merujuk kepada appendix. Okay. Data collection 70. Alright. Likert scale, results and discussion. Dah okey. Saya hanya bagi comment on common structure of paper writing, right? Kemudian saya tak tahu bidang ni. Kemudian yang lain tu rasanya okey, tapi perlu diingatkan apabila kita buat
results and discussion, iaitu kita tukar daripada keadaan biasa kepada percentage, maka graf tu harus menampakkan dia punya percentage dia tu. Itu lagi baik. Itu dia. Dan graf ni dah bagus, cuma baiki tadilah. Bila kita baiki based on percentage, rasanya dia akan menjadi lebih nampak. Ya, lagi nampak. Okay. Dato' Naini, okey kan? Okey. Thank you, Prof. Ya, lepas tu references, lagi satu references. Boleh tak masukkan a few more references because 12 is insufficient. Kena biasanya paling kau nak sedap lagi kita buat sampai paling kurang 30 lah. Okey. Dan cara kita menulis references tu is another issue. Macam references 8 ni, reference 8 ni the impact on the ya. Ya, saya perasan. Betul-betul lah kita tengok. Saya tengok balik. Cara kita menulis reference tu kena baiki according, sebab setengah jurnal dia mengikut standard yang berbeza antara satu sama lain. And therefore bila kita nak hantar pada jurnal A, maka cuba kita lihat dia punya format penulisan dia. Okey, terima kasih. Itu saja komen daripada saya. Kemudian Dr. Azli takut ada komen lagi. InsyaAllah ada sedikit mungkin. Bukan komen lah, penambahbaikan. Dr. Ain dah biasa menulis. Okey. InsyaAllah yang saya perasan untuk bahagian result discussion tu, boleh tak perlu kita masukkan total sebab kita dah sebut total 79 responden. Jadi total tu kita avoid lah dalam jadual tu. Dan kalau boleh kita tak perlu nak pamerkan raw data. Kita cuma analisis data tu. So macam yang Prof kata tadi, how many percent kita dapat. So yang raw data tu memang kita tak perlu nak tunjuk. Raw data tu untuk kita sahaja. So that's why kita buat result and analysis kan. So kita display analisis sahaja. Dan kita bagi discussion tentang result kita lah. So kalau macam Dr. Ain kata nak submit ke Scopus mana-mana, so saya recommend tengok dulu paper yang lebih kurang dalam that journal yang nak submit tu, follow dia punya style representation of result. Sebab ini bukan bidang saya sangat jugalah, tapi saya rasa dia lebih menarik kalau kita follow style represent result tu. Sebab selalunya kalau quantitative analysis ni dia lebih kepada macam yang Prof katalah percentage kan. Tapi dia ada cara juga kita nak represent dia, tak semestinya kita guna bar chart saja semua kan. So kalau macam kalau saya personally saya memang selalu buat cara macam tu. And then saya follow cara penulisan dia. How we want to write the comparison sentence. So saya selalu buat refer macam tu lah. Itu sikit lah kot insyaAllah. Ya betul Dr. Azli ni. Kena tengok some papers from journal yang kita nak hantar. Cara dia menulis results and discussion. Terutama sekali table dan juga graph. Okey, Dr. Nur Ain. Terima kasih Prof. Bagus tu. Mudah-mudahan dapat masuk satu. Amin. Itulah saya tahu bendanya ada intinya, tapi itulah saya pun tak sempat nak tengok kan. Tu yang saya kata saya join je lah, at least saya gerak lah. Kalau saya sendiri terus saya tak gerak pula nanti. Ya, okey. Okay. Terima kasih Prof. Baik, sama. Assalamualaikum. Okey, Syekh Mahmud. Okey, alhamdulillah. Okey, saya alhamdulillah saya pun dah perasan juga tadi apa yang Prof telah sebutkan tadi. Cuma nak tanya Prof, kalau macam katakan paper selingan sikit lah kena tinggal habis cepat pula Cuma nak tanya sikit Prof, maknanya kalau paper tu ada yang saya tengok data dalam bentuk kuantitatif tadi tu kan. Kalau kita combine sekali dengan contoh simulasi ke simulation ke macam mana Prof? Boleh ke? Lagi baik. Lagi baik lagi baik. Ya. Tapi apanya results tu, the way we present the results itu sangat penting. Okey. Kalau boleh dalam bentuk percentage,
sama ada dia less or more ataupun dia outperform ataupun apa, dalam bentuk percentage itu lebih meaningful, lebih konstruktif. Itu dia. Okey, terima kasih Prof. Ya, baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada second presenter, Dr. Nurul Hudai. Dia dah tunggu tu. Tak sabar-sabar dah tu. Okey, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya betul-betul nak minta maaf, saya lewat masuk sebab saya ada pembentangan di UTM Press tadi. Okey, secara virtual lah. Okey, so sekarang ni saya try present dulu insyaAllah. Entire screen. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Prof, saya Nurul Hudai binti Abdullah lah daripada PPD, Jabatan Kejuruteraan Awam. Cuma pertamanya untuk yang paper ni sebenarnya paper pelajar latihan industri saya. Okey, pelajar ni, paper ni sebenarnya saya dah pernah kena reject. Saya hantar ke Korean Technology Journal tetapi kena reject lah. Okey, dan ini adalah tajuk yang mungkin kecil sikit. Okey. Ini adalah tajuk yang saya hantar baru ni, iaitu comparing the absorption, isotherm and kinetic of phosphate absorptions in various phase shell as absorbent. Okey. Jadi di dalam paper ni saya ada terangkan berkaitan tentang isotherm dan kinetik dan juga isotherm, dan saya applykan model tersebut di dalam various waste shell. Okey. Okey, kejap. Okey, apa yang saya fokus di dalam penerbitan ini, saya fokuskan untuk removekan fosfat di dalam water, lebih-lebih lagi di dalam water bodies lah, yang seperti kita sedia maklum, penggunaan deterjen fertilizer yang berlebihan yang akan menyebabkan kandungan fosfat di dalam air tinggi. Bila tinggi, dia akan menyebabkan pertumbuhan alga bloom, dan dia salah satu lagi dia menyebabkan eutrophication berlaku lah. Dan perkara ini kita kita nak ambil di sebagai satu contaminant pollutant yang kita nak removekan menggunakan waste shell. Dalam research saya ni, saya menggunakan 3 perkara lah. Yang pertama, hard clam shell, waste mussel shell dengan egg shell lah. Okey, sebab tu saya namakan sebagai waste shell. Okey, then saya gunakan dalam batch eksperimen. Dalam batch eksperimen saya menggunakan aqueous solution menggunakan potassium hydroxide KH2PO4 dan absorbent sebanyak 2 gram lah for every absorbent lah, iaitu hard clam shell, waste mussel shell dan juga egg shell lah. Okey, dan ada contact time tu dalam 5 hari macam gitulah untuk berlaku setiap proses. Dan model yang dalam masa yang sama selepas pada treatment tersebut dalam batch eksperimen saya gunakan, dan saya check menggunakan DR6000 yang ada di makmal, dan hasil dapatan tersebut saya kami gunakan modeling, iaitu menggunakan pseudo second order dan pseudo first order bagi kinetik. Bagi isotherm pula kami menggunakan Lamway dan juga Freundlich model di dalam inilah analisis. Dalam result tersebut yang nampaknya result pseudo second order ni sangat bagus kerana R square yang didapati daripada equation tersebut sangat mendekati 1, dan dia menunjukkan ada chemisorption process lah, dan removalnya juga nampak di sini. Calcine eggshell ni menunjukkan removalnya sangat tinggi lah. Lebih-lebih lagi kami menggunakan calcine eggshell, dia menunjukkan 99% removal of phosphate di dalam air tersebut. Dan ini adalah salah satu daripada potential yang kita gunakan bahan yang terbuang
kepada sesuatu yang bagus. Lagipun orang buang abundance benda tu kat landfill dan sebagainya. Okey, dalam introduction ni saya terangkan berkaitan tentang eutrophication lah, masalah yang sebenar kenapa kita nak removekan fosfat di dalam water. Okey, dan sini juga saya terangkan berapakah jumlah yang boleh diriliskan mengikut kepada regulation, iaitu 2 mg per liter. Kalau kat Malaysia ni dia lebih tak jaga sikit lah, 5, tapi saya tak follow yang Malaysia punya sebab saya nanti takut kena ban ke apa. So sebab saya hajat nak hantar kat luar, so saya gunakan Europe punya regulation lah. Okay, then kat sini juga saya terangkan dah kenapa kita gunakan shell ni tersebut, sebab dia biasanya dibuang sahaja dan kita gunakan benda yang waste kepada benda yang lebih bagus lah. Di sini saya terangkan berkaitan tentang goal bagi research inilah. Okay, material and method ni sebenarnya masa mula-mula nak buat paper ni Prof, saya ada masalah sebab kalau ikutkan saya nak guna hard clamshell tu, saya guna raw tau Prof. Saya guna yang raw. Okay, waste marshal cell saya guna yang calcine. Eggshell saya guna yang calcine. Itu yang saya macam mana aku nak combine kedua ni, sebab hard clamshell saya punya result saya ada raw saja. Tu yang saya kata saya takut ke sebab saya kena reject sebab saya tak samakan dia punya physicalnya. Jadi saya takut, sebab itulah nak minta pendapat Prof jugalah berkaitan tu, dan saya terangkan dulu yang ni Prof. Okey. Dan ini absorption dalam material and method saya terangkan tentang absorbent preparation. Okey, bagi hard clamshell sama saja prosesnya, cuma yang hard clamshell je saya guna raw, yang waste marshal cell dan juga eggshell saya gunakan calcine 800 darjah Celsius lah for 2 hours. Okay, then ni adalah potassium, kami menggunakan solution, eco solution. Kami tak gunakan domestic wastewater sebab kat Paguh tu macam susah sikit lah, dan dia punya result bagi real punya domestic wastewater tu dia fluctuate sebab kadang-kadang hujan kering apa semua kan, jadi susah. So kami gunakan synthetic solution lah. Dan batch experiment ada kat Paguh lah, dan kami dalam tempoh 5 hari jugalah ni prosesnya. Okay, dan kami buat analisis menggunakan kinetik dan juga isotope lah. Dan masa yang sama analytical method yang kami gunakan menggunakan SEM juga, resultnya ada insyaAllah. EDXRF, XRD, FTIR dah jugalah. Okay, dan seterusnya ini adalah dalam method juga saya masukkan kinetic model lah. Saya tak tahu sebab saya tengok contoh orang lain, tapi ada setengah orang dia tak letak yang ini sebagai methodnya, tapi saya masukkan jugalah. Nanti Prof tengok juga Okay, ini juga saya masukkan lah apa isotope model yang saya gunakan supaya pembaca tahu apa yang saya terapkan dan apa saya gunakan di dalam research ini. Okey, seterusnya ni adalah result discussion. Maaf Prof, sebenarnya sebab saya dah hantar kepada yang jurnal sebelum ni, jadi saya punya figure, gambar-gambar saya letak kat belakang. Jadi saya tak letak kat tengah-tengah ni. Maaf Prof, nanti kita tengok kat belakang Okey, di dalam physical-chemical characteristic, saya kat sini kita ada picture lah, dan saya masukkan gambar SEM di dalamnya dan saya menunjukkan 3 gambar. Okey, mari saya tunjukkan dulu Ini adalah gambarnya. Wah, di mana? Okey. Dan gambarnya ni Prof. Gambarnya lah yang kita buat. Ni adalah hard clamshell, tapi semua dia punya magnification-nya samalah. Raw punya ini adalah calcine dan juga calcine ES. Saya menggunakan eggshell tu saya namakan sebagai ES lah. Hard clamshell HCS dan waste marshal shell. Calcine waste marshal shell. Okey, di dalam itulah resultnya.
Di dalam result tersebut didapati kalau ikutkan porosity, kalau kita nampak physically nampak clear, bagi calcine tu memang ada porosity-nya. Tetapi saya tak di dalam eksperimen saya ni saya tak buat BET surface sebab saya tak sempat dan susah nak buat di UTHM. Di UTM pun agak sukar sikit saya nak buat. Kat sini saya buat EDXRF lah for support the result. Jadi kat sini didapati calcium oxide memang ada di dalam, wujudnya ada di dalam absorbent, lebih di dalam calcine. Berbanding dengan yang raw punya. Yang raw punya tak berapa banyak lah sebab tu dia removekan fosfat tu tak banyak. Kat sini juga saya gunakan FTIR untuk support the result. Okay, next. Okay, seterusnya barulah saya ceritakan tentang absorption of phosphate di dalam synthetic solution lah. Kat sini saya fokus untuk removekan guna result yang removal. Daripada sini kita dapatlah hard clamshell ni dia removekan tak berapa banyak berbanding dengan waste muscle shell dan juga calcine. Dia 99 lebih. Okay, gambarnya ada kat bawah. Maaf. Okay. Dan sini juga saya terangkan berkaitan tentang absorption kinetic. Kat sini saya menggunakan juga lupa dah apa nama dia ni, errornya, sebab kalau error yang rendah dia menunjukkan result dia yang bagus lah dan dia fitted dengan teori yang sedia ada di dalam model tersebut. Okay, dan juga sini juga saya terangkan tentang absorption isoterm. Okay, kejap hasil dapatan tersebut saya tengok di antara kinetic isoterm yang telah dijalankan didapati bahawa pseudo second order punya equation dia sangat bagus untuk kita dilaksanakan untuk eksperimen ini sebab dia sangat fitted dan ini menunjukkan resultnya ada chemisorption process lah dan dia sebab dia lebih kurang dengan teori dan juga teori yang dalam equation tersebut dan juga yang kita laksanakan di makmal. Okay, so ini adalah resultnya, ini adalah reference-nya ada dalam 29, ada lagi 38. Okay, sekejap. Seterusnya ini adalah saya masukkan juga dalam figure formula yang saya laksanakan di dalam research ni. Okey. Seterusnya ini adalah elemen yang ada di dalam setiap absorbent tersebut, HCl, waste muscle dan juga eggshell. Okey, kandungan di dalamnya. Okey. Next adalah ini adalah yang result FTIR di dalam setiap satu absorbent. Okey, dan ini adalah hasil dapatan analisis pseudo dan juga pseudo first order dan juga second order yang dihasilkan dan telah diterangkan, dan juga ini adalah untuk yang isoterm lah bagi Fenwick dan juga Langmuir. Okey, ini adalah tadi. Ini adalah EDXRF result. Komponen setiap satu di dalam bukan SRD di dalam setiap satu absorbent lah. Itu saja. Dan ini adalah removal bagi setiap satu absorbent. Itu saja Prof daripada saya. Baik. Terima kasih Dr. Nurul Huda. Ya Prof. Dr. Nurul Huda punya research tahu tak boleh masuk dalam Qs tu. Kalau tak masuk Q1 pun Q2 atau Q3. Tapi cara menulis tu. Sayanglah. Research kita buat bagus tapi oleh kerana cara menulis kita menyebabkan kita punya idea, kita punya penulisan tidak diterima oleh jurnal untuk dimasukkan di dalam tu. Sangat sayang. Bila saya baca, ini bagus ni. Saya tak pandai tapi bila saya baca ini memang bagus sebab content ada, kemudian you buat research, kemudian ada output dan output tu bagus. Right. Pertama sekali itu komen saya yang pertama. Yang keduanya adalah bila kita buat affiliation dan juga author's name ni kan,
kena buat elok-elok lah, kena buat elok-elok. Okey, satu mengikut standard yang dicadangkan oleh jurnal yang jurnal yang kita nak hantar. That's number one. Number two. Number three adalah comparing the absorption, dari segi title, comparing the absorption isotherm dan kinetic of phosphate absorption on various ways shell as absorbent. Kalau kita tukar sikit tajuk boleh tak? Boleh, Prof. Dah, ini cadangan je. Comparative study between isotherm and kinetic of phosphate on various ways shell as absorbent. Rasanya lagi saya buat comparative study ataupun a comparative study between isotherm and kinetic of phosphate on various ways shell as absorbent. Maaf Prof, boleh mencelah tak? Boleh. Bincang pasal tajuk kan. Sebab Dr. Nur Huda buat comparative study, betul tak? Betul. Tajuk tu Prof, kalau better kita hilangkan absorbent tu, sebab bila dia bercakap pasal absorption, sure bahan yang diguna tu akan bertindak sebagai absorbent. Selainnya tajuk, kita tak perlu dah letak absorbent tu. Kita just letak absorption tu sebab dia bidang sama dengan saya. So macam itulah yang saya suggest lah. Jadi saya bagi cadangan, tak tahu Dr. Nur Huda tengok balik. Dengar saya kata a comparative study between isotherm and kinetic of phosphate on various ways shell as absorbent ataupun as an absorption material. Itu kena check tengok Tapi kalau kata as absorbent tu dah meaningful dah, dah bermakna dah. Alright. Seterusnya adalah abstract. Abstract rasanya dah nampak okey, cuma kena baiki sikit je. Iaitu this study use absorbents made hard shell, waste muscle shell and egg shell. Kemudian PO3 absorption by this shell, tak payahlah kata by this shell, sebab kita kata PO3 absorption was analysed. Maksudnya dia tertakluk kepada shell tu lah. Tu dia. Jadi kita kena buang by this shell tu. Was analysed using several parameters and so on and so forth. Kemudian the pseudo second order kinetic model fit the batch experiment data better as evidence by ni kena betul bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kena betul sikit Carilah orang yang okey. Dr. Nur Huda pun bagus bahasa Inggeris, cuma yang ni dari segi susunan bahasanya kurang memuaskan. Okay. Alright. Indicating that the absorption between the various absorbent PO4 ni is a chemiabsorption process. Calcine itself showed the best sebab dia 99% kan, followed by calcine with 96% and so on and so forth. Right. Kemudian okey. Itu yang abstract. Rasanya abstract dah follow seperti mana yang saya bagi dalam sesi pertama dulu. Cuma kena perkemaskan sedikit. Okey? Baik. Dalam interaction kita dapati bahawa yang bawah ada second, sepatutnya kena ada dua dekat sini, iaitu kena ada state what we get, iaitu results kena ada juga. The effect of absorption, initial condition and contact time on the remover were studied to investigate the absorption mechanism produced and Lamoille isotherm model were used in this study. Kemudian apa yang kita dapat? Kita nyatakan dekat sini. Di dalam objektif ya Prof? Kat sini? Dalam introduction. Iaitu second last paragraph. Kita kena sebut apa yang kita dapat secara umum, ringkas dan umum. Dan the last paragraph kita sepatutnya latih diri kita supaya adanya paper organisation. The rest of the paper is organized as follows. Itu adalah paragraf yang terakhir dalam introduction section. Section 2 apa dia, section 3 apa dia, so on and so forth.
Rasanya ada, saya bagi contoh dalam punya presentation saya tempoh hari. Boleh follow yang tu. Okay, right. Kemudian dalam material and method, seperti mana yang Dr. Nur dah kata tadi tu, kalau kita buat furnace tu 800 degree Celsius, kalau boleh ketiga-tiga tu buat dalam 800 degree Celsius. Boleh tak? Oh, okay. Ongoing Prof. Sebabnya adalah to make it consistent dan data yang kita dapat berasaskan kepada suatu parameter yang konsisten. Tu dia. Okay. Okay. Kemudian synthetic solution. Ini tu sebab saya kata bagus you buat ni, Allah sayangnya lah. Tolonglah Prof. Lepas tu equation number 1, equation number 2 kena state citation. Kena nyatakan citation. Equation ni ambil daripada mana. Okay. Alright. Kemudian analytical model, yang equation number 3 tu mana PFO-nya? Mana PFO? Oh, dia ada kat dalam table belakang Prof. Bukan, ini equation ni. Which are pseudo first order dan pseudo second order kan. The PFO equation was used to describe the absorption kinetic. Dekat mana absorption kinetic ni? What is absorption kinetic? QE ke QT? Apa Prof? Kan log QE tolak QT sama dengan log QE tolak K1T kan? Ni. Itu kan equation number 3. Okay. So this equation nak menunjukkan apa? Yang ni ke masuk Prof ni? Ya, equation number 3 tu. Okey, yang ni kita adalah yang model yang telah ditetapkan untuk bagi first order, dan daripada sini kita boleh plotkan graf dan dapatkan nilai QE dan K1 daripada yang teori punya result tersebut. Dengan cara kita ambil Y sama dengan MX tambah C, so kita hasil dapatan yang tu kita akan terus ekstrakkan parameter yang ni dapat daripada graf yang ni lah. Okey, kena nyatakan. Nyatakan. So this equation sangat penting untuk kita dapatkan apa. Oh, okey. Sebab tak clear. So dekat mana yang kita ambil dia sebagai results daripada equation ini. Kita kata Y equal to MC kan. Yang mana kita nak ambil dia yang tertinggi ataupun yang mana kan. Kena nyatakan dekat sini. Okey. Okey. Begitu juga equation number 4. Okay. The PSO equation can be written as shown. Mana dia PSO ni? PSO adalah T over QT ke PSO? Yang ni dia ni dalam table ni Prof. Oh, saya tak rename kot. Oh, silap. Sorry Prof. Okay. Faham Faham. Sama juga question number 3 and question number 4. Okay. Itu clear. Bukan kata equation tu tak betul, equation tu betul, tapi apa yang kita nak tu kita kena nyatakan. Okay, baik. Okay. Sama juga equation lain lah dengan apa yang kita nak. Right. Kemudian saya bagi komen dekat sini. Tak tengok lagi paper dekat belakang. Rupanya figure tu letak, figure and tables you letak dekat belakang kan? Ya, Prof. Sorry. Figure dan table tu kita letak dalam. Sebab dia merupakan suatu figure hasil daripada kajian kita. Dan juga suatu figure kita menggunakan material and method, bagaimana kita dapat figure dan figure tu bentuk macam mana, so on and so forth. Jadi kita masukkan dalam paper tu, kita tidak perlu letak di dalam appendix, maka kita bincang figure dan juga graf tu di dalam paper tu sendiri, bukan dalam appendix. Dia akan menjadi lebih macam reviewer ni. Kena ingat perangai reviewer, kalau orang tua-tua macam saya ni boleh sabar tengok satu persatu. Tapi kalau yang muda-muda tu, kalau dia susah je dibaca, maka paper kita letak tepi. Tapi idea tu sangat baik. Faham Faham Prof. Okay, masukkan balik, kemudian you need to explain one by one.
The explanation, some explanation are here. Mungkin sebahagian daripadanya perlu kita nyatakan lebih detail sikit lah kan, berasaskan figure dan juga graf yang kita buat. Alright, Alhamdulillah. Equation number 7, okay. Kemudian conclusion. Itu saya kata, you punya paper ni kalau buat elok-elok, mudah-mudahan akan kita dapat, paper ni akan dapat menerusi Qs, bukan dalam Scopus. Tolong baiki balik Okey, selepas kita baiki, Nurul Huda, saya nak cadangkan supaya tengok balik dari segi penggunaan bahasa Inggeris. Pergi dekat untuk proofread kan. Proofread, kemudian kena betulkan references tu, bagaimana format references tu kita lakukan. Alright. Biasanya bila kita nak hantar ke paper, ke jurnal A katakan, kita tengok bagaimana references tu ditulis dan contoh. Okey, itu satu cadangan. Yang keduanya adalah kalau kita nak hantar kepada jurnal A, maka cuba tengok kita punya references ada tak references tu terdiri daripada papers yang berada dalam jurnal A. Itu memberi kesan juga. At least kena berapa Prof kita nak cite? Dua minimum. Okey. Boleh check mudah-mudahan. Kena buat balik supaya paper ni dapat kita tembusi dalam paling kurang pun Q2, Q3. InsyaAllah. Mudah-mudahan cantik, memang cantik. Datanya complete, apa semua, kemudian analisis dan juga testing tu perlu dibuat dalam furnace yang mempunyai temperature yang sama. Baik Prof, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. Data cantik. Terima kasih Prof. Baik sama. Thank you. Okay, terima kasih kepada Dr. Boleh tak kalau sikit saya nak tambah? Hadi. Boleh. Maaf, ada sikit lagi. Boleh tahu tak Dr. Uday, dia reject dengan komen ke reject without comment? Oh, reject tu dia kata bukan di dalam scope, yes. Bukan dalam scope. Jadi dia sebab tu lepas tu dia suggestkan masuk ke di OAJ tu. Jadi saya kata di OAJ tak pernah dengar. Lepas tu saya tanya Prof Hai yang first tu di OAJ tu. Lepas tu kata saya elakkan lah, better saya ambil yang Scopus yang betul-betul Scopus punya. At least. Okay, so kalau macam tu kena cari yang betul-betul scope lah. Sebab bidang kita sama enggak. Sebab saya pun memang buat assumption ni saya buat masa saya PhD. So memang isomer semua ni, isotope ni saya ada buat kira-kira. So kalau yang sebaiknya paper ni Dr. Uday, sebab Dr. Uday calcine. So satu lagi raw, memang kita tak boleh masukkan sebab dia tak sama. So dan satu lagi untuk makluman, kenapa kita calcine? Bila kita calcine dia jadi calcium oxide after kita calcine. So that elemen yang akan membuatkan dia jadi absorption, dia jadi absorbent. So that's why bila tak calcine, dia tak ada CaO tu. So dia tak akan works as absorbent. So kalau saya reviewer, saya cakap saya reject. Saya biasa jadi reviewer untuk Q1 paper lah. Saya kalau saya terima, saya akan tengok Q1, saya akan baca lah paper dia tu. So kalau yang ni memang saya akan reject. Kenapa? Sebab memang awal-awal pun dah salah. Sebab kita tak boleh compare. Kalau compare kena samalah. Mereka dah keluarkan yang hard tadi, yang raw tadi, compare dua sahaja ataupun tunggu yang raw tu jadi calcine baru boleh compare tiga-tiga lah. Itulah kalau macam nak cepat saya cadang removekan dulu yang hard clamshell. Mungkin dia satu-satu je dan saya comparekan kedua-dua iaitu eggshell dan juga yang hard clamshell, yang satu lagi lah masa shell calcine tu lah. Boleh kan begitu kan? Boleh. Jadi kena compare dua sahajalah. Lepas tu untuk absorption ni dia perlu size, particle size is very important. Sebab dia mempengaruhi kalau kita punya particle size lagi kecil, so surface area lagi besar, so lagi cepat dia akan absorb dan lagi singkat masanya. So that's why kita kena tengok bahagian tu lah. So kena buat lah sebenarnya untuk dia punya size particles. Dan satu lagi, bila kita dah calcine dia jadi CaO, memang kita kena tunjuk dia punya morphology sebab nak nampak structure, how porous it is.
So porous tu lah yang dia akan absorb. So porous tu, politin tu akan masuk kat poros tu. So that's why kita bila kita buat morfologi kita kena tunjuk struktur dia tu. So yang tu yang penting. Dan kalau Dr. Huda tak pernah tembus Q1, pernah tembus tak Q1? Tak pernah. Okay, kalau tak pernah tembus, dia kadang-kadang dia ada dia punya sikit dia trick. Ni saya dululah belajar daripada supervisor. Letak seorang nama author yang pakar absorption. Ini dia bukan letak sahaja nama dia, biar lecturer tu prof ke apa yang bidang yang sama, bagi prof tu check sebab dia lagi tahulah bidang tu, and then kadang-kadang reviewer dia akan tengok siapa penulis dia. Kalau kita tak pernah tembus Q1 dan kita tak ada nama pakar yang bidang tu, selalunya dia macam macam tu lah sikit nak kata. Dia adalah sikit macam kata paper ni kualiti ke tak ada sebenarnya macam tu. Trik yang supervisor saya ajar lah sebenarnya. Tapi once kita dah tembus Q1, kita dah ada macam dah dikenali. So lepas tu kita nak buat sini pun tak apa. Sebab macam benda tu telah di-verify, telah diterima. Maksudnya kita one of the expert on that area lah. Tu saya punya suggestion lah. So insyaAllah itu sahaja Prof. Minta maaf. Okay, baik. Terima kasih Dr. Hazlini. Memang bagus komennya. Itu adalah hidden agenda di dalam paper writing tu. Nama-nama orang-orang kuat. Kemudian komen lagi satu tu, saya ni tak reti yang bab itu. Kalau boleh buangkan hard shell tu dulu, buat yang tu dulu. Kerana ada beberapa perkara based on comment atau cadangan yang diberi oleh Dr. Hazlini tu adalah valid. Betul. Tu yang saya sangsi awal-awal tu, Prof. Jadi kalau begitu janganlah masuk Q1, Q2 ke, masuk Q3 pun tak apa, atau Q3 atau Q4 as long as masuk dalam Qs. Janganlah pergi masuk dalam Scopus sebab paper ni dia punya kualiti dia adalah bukan Scopus. Kualitinya adalah more higher than Scopus. More better than Scopus, sayang. Kalau ada apa-apa pertanyaan lagi, saya ingat boleh pergi jumpa Dr. Hazlini personally, minta bantuan daripada Dr. Hazlini. Paling pun bawa buah duku ke, buah apa ke, bagi kat Dr. Hazlini. InsyaAllah, boleh. InsyaAllah. Okay, thank you Syah. Terima kasih kepada Dr. Nur Hudai. Dr. Hazlini pun banyak komen, bagus. Prof, jadi saya lihat banyak benda kita belajar hari ni. Sebelum saya serah kepada third presenter, antaranya benda yang basic-basic yang Prof sebutkan tadi, banyaklah menyentuh berkaitan dengan author standardnya penulisan, title, abstract, introduction. Kalau tak silap saya tadi ada sebut tadi tentang cycle lah paragraph in the introduction, especially for paper organization, and then state equation, citation, dan apa yang saya nampak tadi, maknanya paper tu kalau dia berkualiti, jadi lebih baiklah hantar lebih daripada mana tidak perlulah hantar ke Scopus kan. Okay. Satu lagi yang Prof ada mentionkan tadi, kalau jurnal yang kita nak hantar tu, pastikan jurnal yang kita nak hantar tu dalam reference mesti ada dalam sekurang-kurangnya 2 reference yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yes, okay. Right. Ini antara benda-benda teknik-teknik yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, betul. Mungkin nanti kan ada satu sisi, kita akan lihat, mungkin bukan waktu ni lah, mungkin sisi lain, ciri-ciri Q1 paper. Itu Dr. Hazlini yang akan kita panggil lah untuk bagi talk, insyaAllah. Tak apalah, yang ni buat yang ni dulu. Ya, betul. Lepas tu bila dah biasa publish paper dalam Qs, tak kisahlah Q3 ke Q4 Betul. Lepas tu baru masuk dalam Q1, Q2, Dr. Hazlini boleh bantu. Betul. InsyaAllah. Okay, kita pergi kepada third presenter. Siapa Dr. Muhammad Syahir. Puan Nur Baizura. Okey, sekejap ya. Baizura, okey. Okey, Dr. Nur Baizura. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, Prof. So hari ni untuk paper ni saya dan TS Muhammad Irwan Sanik yang akan bentangkan. Okay, sebab ini tajuknya adalah tajuk geran saya dan beberapa orang yang lain lah. Okay, so untuk paper ni untuk pengetahuan Prof, saya dah hantar ke schematic, Virtual Schematic Conference Duran FAST, okay, yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti.
Okay, tajuk paper ini adalah Prediction Model of MRT Noise Level using the Stepwise Regression Analysis. Okay, berkenaan dengan level tahap kebisingan MRT train. Okay, untuk abstract, seperti yang kita tahu, rail transport merupakan transport pilihan oleh rakyat Malaysia, especially dekat Kuala Lumpur lah. So noise pollution yang dihasilkan daripada train ini mengganggu especially dekat kawasan kediaman yang berdekatan dengan track berkenaan. Okay, MRT track lah fokus untuk kajian ini. Okay, jadi mendapatkan data tentang tahap kebisingan ini, secara manualnya operator train ni akan menjalankan observation untuk conduct monthly observation dan mendapatkan data untuk noise level dekat kawasan yang dapat komplain. Okay. Jadi conventional method ni dia ada kekurangan dari segi energy, time dan cost juga mahal. Okay. So kajian ini adalah fokus untuk mendapatkan current noise level yang dihasilkan oleh MRT train berdekatan dengan pusat bandar Damansara Station. Okay, kajian ini melibatkan field site data. So kajian ini adalah diambil dekat dua kawasan, iaitu dekat Lorong Kasar Tepi dan Medan Damansara Kapak, iaitu berdekatan dengan Sungai Buloh Kajang MRT line. Okay. Untuk kaedah pula, data noise level ni diukur dengan mengambil 3 ukuran. Ukuran itu diukur melalui different slope. Dia bukan yang jarak inilah slope lah. Okay. Menggunakan alatannya adalah sound level meter. Okay. Data diambil untuk tempoh masa operating hours dengan non-operating hours. Ini merujuk kepada operating hours train tu sendirilah. Okay, selain itu, selain data sound level, selain data noise level, ada juga parameter lain yang diambil, iaitu kelajuan MRT sendiri dan data kelajuan angin. Okay. Dan parameter ini digunakan untuk menghasilkan prediction model, iaitu menggunakan stepwise regression analysis. Dan hasil dapatan daripada analisis 88.37% MRT noise tu ditunjukkan dalam model. Okay, untuk introduction pula, okay, ni macam biasalah, bunyi bising daripada train boleh mengganggu penduduk yang berdekatan dengan track dan boleh menyebabkan masalah seperti disturb sleep, mengganggu aktiviti seharian. Okay, kemudian ini adalah sources yang punca bunyi bising daripada train itu sendiri, iaitu daripada enjin, tire friction with rail, loudspeaker noise dan train horn. Okay. Okay, so dalam paper ni objektifnya adalah untuk develop prediction model fokus pada MRT noise level using predictors that will be mentioned in methodology dan lain-lain. Okay, related words ni saya tak explain detail. Okay, cuma saya nak concludekan daripada related words ni ada dah beberapa model yang telah dihasilkan dan parameter-parameter lain yang digunakan untuk penghasilan model tersebut. Okay, contoh data yang saya ambil ini adalah dekat kawasan urban residential high density area. So kalau ikutkan DOE punya maximum permissible sound level yang ditetapkan adalah waktu siang, dia punya tahap kebisingan adalah 60 desibel dan waktu malam adalah 50 desibel. Okay, untuk metodologi, okay, dua tempat ataupun data field yang diambil adalah dekat Lorong Kasar Tepi dan Medan Damansara Kapak. So gambar ni adalah daripada Google Map Satellite. Okay. Ini adalah track MRT tersebut. Okay. Data yang diambil adalah waktu weekdays. Okay. Data noise tersebut adalah ditunjukkan sebagai LA max. Okay.
data diambil sebanyak 120 data di mana untuk setiap slope distance tersebut iaitu 35, 40 meter dan 50 meter ada 10 data. So setiap data tu dia ambil untuk operating hours dengan non-operating hours. So total untuk kedua-dua lokasi ini adalah 120 data. Okay, kalau tengok gambar ni, ini adalah macam mana cara set up alat dan kedudukan alatan sound level meter tu dengan track MRT. Sebab MRT track semuanya adalah elevated track. Jadi sebab tu bacaan diambil adalah menggunakan slope distance. Dia tak boleh yang parallel tu. Alright, okay ni. Okay. Noise level measure, okay, baca. Data noise level digunakan sebagai dependent variable, manakala data ataupun parameter yang lain yang saya sebut tadi, speed, wind speed dan lain-lain digunakan sebagai independent variable. Okay, semua data ini kita akan masukkan ke dalam regression analysis untuk dapatkan model. Okay, ini adalah kaedah yang digunakan untuk speed. Saya menggunakan stopwatch. Okay, kita ukur panjang train daripada kepala ke ekor. Kemudian kita bahagikan dengan masa untuk dapatkan kelajuan. Kemudian yang untuk wind speed, alatan yang digunakan adalah digital anemometer. Ini tempoh operasi yang saya sebutkan tadi, operating hours 7 hingga 9 pagi dan 5 petang hingga 7 petang. Dan yang selebihnya adalah non-operating hours. Okay. Selepas semua data ini di collect, okay, kemudian untuk menghasilkan prediction model tu kita akan menggunakan software Minitab. So untuk bahagian result and discussion ni saya serahkan kepada TS Muhammad Irwan untuk terangkan. Terima kasih. Okay, bagi saya present ke? Bagi saya ni. Okay, sekejap. Saya stop. Silakan. Okay, boleh. Ya. Prof, sorry Prof. Lambat. Okay. Baik. Saya punya part result and discussion lah. So memandangkan kita bukan orang statistik atau matematik, memang kita guna tools, kita guna tool lah. Tool kita ialah Minitab lah. So yang menarik Minitab ni dia ada stepwise regression. Dia boleh cadangkan kita untuk model mana yang sesuai. So kita guna stepwise regression analysis lah untuk paper ni. Kalau rule of thumb dia nak buat regression, biasanya kena buat correlation dululah. Correlation. So kita punya Y ataupun dependent variables kita adalah I mentioned before, MRT noise level. X variables ataupun independent variables kita ada terdiri daripada MRT speed, okay, X1, X2, wind speed, X3 ialah slope distance. Ini kita ada satu categorical data which is S5 is non-operating system and operating system. Okay, represent by 0 and 1. Kemudian E dan F tu nanti saya beritahu macam mana pada. Okay, so walaupun correlation ni saya ada jumpalah some researcher say dia bukan prerequisite pun untuk regression, tapi kalau kita tak letak nanti biasa reviewer akan komen lah, suruh buat correlation juga. So kita buat correlation analysis and then kita nilai table 2 tu menunjukkan kita punya result on correlation analysis. And then dia taklah terlalu it's not strongly correlated. Tapi kita menggunakan helah saya menggunakan helah cari paper yang dia boleh bagi tahu dan kita punya nilai tu dikatakan correlated lah. So by Miyamoto et al ni adalah dia punya reference, dia beritahu
certain range adalah correlated. So tak mau cakap lah strongly ke weakly, yang penting dia correlated. Dan bila dah correlated, then kita ada justification lah untuk kita masukkan dalam regression. So all the independent variable these variable were considered in the stepwise regression analysis. Categorical variable X4 was not included in the model. Okay, bila kita masukkan dalam Minitab tu, then dia analyze, and then dia tak include dah categorical data variables tu dalam model, tapi dia outcome dia dihasilkan dua model, dua mathematical equations, model lah kita katakan, satu untuk non operating system, satu untuk operating system, operating hours, non operating hours and operating hours. Okay, kemudian ada E dengan F yang atas ni. Okay, dalam tu kita setting kita benarkan two-way interaction in quadratic terms fitted in the model. That's why ada E dengan F, iaitu x2 square and x1 time x3 ni. Okay, so ini pun saya just keluarkan extract daripada ni lah, outcome daripada Minitab tu, the model building sequence. Nama dia stepwise regression, so dia akan buat step by step. Kalau tengok sini dia add x2, kemudian add x4, dan ditunjukkan juga p value bila dia add buat step ni, and then dia add x2 time x4, and then ada isu kat sini tak boleh dapat final p value. And then second step dia add x3 dan seterusnya lah sampai last kali dia add x1 time x3. So dalam ni ada two interaction dengan quadratic terms tu lah fitted in the model. So what else? Okay, this table 2 shows the detail of regression analysis. So kita dapat nilai coefficient dia, standard error coefficient, t-value, dan yang paling penting kita nak tengok p-value lah. Okay, kalau kita tengok ada yang tidak, kita gunakan 95% significant. Dia semacam orang biasa lah 95% significant ni, walaupun sebenarnya boleh pergi 90% dan sebagainya, tapi tak mau orang argue sangat, kita guna 95% lah. So kalau tengok di sini ada variables yang it's not significant lah, tak significant, seperti x1 dan x3. Tapi macam mana dia boleh ada dalam modul, dalam equation atau dalam model ini? Lepas ni saya terangkan. Okay, so dalam stepwise process ni dia ada apa yang kita panggil hierarchy rules. Regression model might adhere the hierarchy rules. If one of the higher order variable is statistically significant, all the lower order variables that create the higher order variables shall be included, although they are not statistically significant. So bila dia buat two-way interaction dengan quadratic terms tu, so dia dapat, dia add these two lah, x2 square dengan s1 time x3. But then kita tengok x1 dia not statistically significant based on the p value, and x3 also is not statistically significant. Okay, tapi sebab dia ada dalam sini, ini yang dipanggil higher order variables. So dia kata all the lower variables that create the higher order variables shall be included lah. So S1 dengan sini, S1, S2, S3 dia layak masuk dalam model lah kalau ikut hierarchy rules ni. And then what else? In the last line of table 2, okay, represented by 1, okay, in terms column the coefficient for operating system OH, okay, ni equation coefficient kalau untuk operating hours lah. Okay, kalau nak operating hours dia pakai yang inilah 51.3. So nanti kalau operating hours dia 51.3 ni tolak 5.28 ni lah. Kita tengok dalam model lah sekali tu. And then table 3 shows the model summary. Okay, kita ada standard error of regression.
R square adjusted dan R square predicted. So the model explained approximately 88% of the variation in the response. So the R square value indicates the model provide an adequate fit to data. Okay, so kita dapat these two equations, model lah. Okay, 3 ni untuk non-operating hours and 4 untuk operating hours lah. Dia 51.3 ni tolak 5.something tu dapat 46.27. Okay, referring to table 3, the adjusted R square, okay, yang ini cerita dah. While approximately 90% of the data points lie between the regression line and plus minus 1.56 dBA of MRT noise level, saya yang paper saya rasa yang submit dengan pada Prof tu persen, so sebenarnya ada silap sikit, bukan persen. Dia 1.59 dBA. Ini this is standard error of regression. Standard error of regression. So R square, biasa kita guna R square lah. Standard error of regression ni nak tunjuk precision of model lah. Okay. And then referring to table 1, maksud table 1 yang tadilah yang standard by Jabatan Alam Sekitar tu. Kalau MRT ni kalau all predicted or omitted, dia punya permissible dia punya noise still below the permissible sound level lah. And then lastly, regression biasanya kita akan letakkan range lah supaya dia sebenarnya boleh digunakan, applicable for kalau ada data yang dalam this range. Kalau luar this range dia jadi kurang tepat lah. So kita punya train speed antara 57.6 4.5 km per hours. Kita punya wind speed 0.8 to 1.6 meter per second. And then slope distance kalau antara 35 ke 50 meter. So kalau sesiapa yang nak guna model ni, the range of the independent variable should be dalam range yang inilah. So in conclusion, the prediction model for MRT noise was obtained using the MRT speed, wind speed and slope distance during non-operating and operating hours as the independent variables. The stepwise regression analysis was used in the development of model since it has been used in the previous studies, and good percentage of variation independent variables can be explained by the model. So the model can be referred in the equation 3 and 4 in the previous section. The model would be useful for the MRT operators to monitor the noise level from time to time based on the predicted value. Since 88% variation in MRT noise can be explained by the model, there is still another around 20% that contributed to the unknown variables that need to be studied in the future. Besides that, accuracy of data can be improved by using the proper equipment such as speed laser gun and taking into consideration of the presence of ambient noise in the measurement as well. So itu sajalah daripada kami. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak TS Muhammad Irwan. Dan terima kasih banyak kepada Nur Mazura. Komen saya adalah ada sedikit, bukan sedikit, ada beberapa komen pada paper ni. Pertama sekali adalah abstract. Cuba tengok abstract. Kalau kita lihat abstract dekat sini, ayat kedua tu, however, the noise pollution caused by the railway causes complaint from residents living near this track. Therefore, the operator needs to order their workers to conduct monthly observation and measurement of their train noise level in the selected area. So, dengan kata lain, kita bincang on noise pollution. Betul kan? Betul tak? Betul, Prof. Okay. Lepas tu, the conventional method requires more time and energy as the number of areas to monitor is various and the sound level measurement tools used are also expensive. Jadi, dekat sini, the conventional method ni sebenarnya rasanya dah tak perlu kita nyatakan. Dan kita mempunyai beberapa software package ataupun beberapa model yang telah established
di negara-negara lain seperti mana di negara Jepun, negara China dan lain lagi untuk menilai ataupun untuk mendapatkan the capacity of noise itu sendiri. Jadi seharusnya kita perlu melihat noise pollution dalam kita punya MRT ni mengambil kira beberapa approach yang telah pun dilakukan oleh mereka di luar sana. Itu yang kedua. Sangat penting. Dan kita dapati kalau sekiranya kita dapati bahawa model atau approach ataupun software yang dilakukan itu tidak bertepatan dengan MRT kita di Malaysia, maka ini merupakan suatu ruang untuk kita buat research. Supaya kita akan mendapat suatu jawapan yang lebih accurate jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh mereka di luar sana. Itu sangat penting. Jadi kita tak perlu kata the conventional method requires more time and carried out to determine the current noise levels, bukan energi apa semua tu kan. Sebab kita dah ada model-model lain yang telah pun establish dekat luar sana. Boleh Okey, Prof. Boleh Nur Mazura. Itu sangat penting. Jadi kalau boleh kita nak satu kajian terperinci buat perbandingan antara model kita dengan model yang telah ada. Itu dia. Sama ada kita menggunakan Minitab ataupun kita menggunakan any software yang boleh membantu kita untuk mendapatkan analisis ataupun kita mampu untuk kita buat analisis untuk mendapatkan noise pollution through MRT. That one is so important. Oleh yang demikian, paper ni saya cadangkan atau research ni saya cadangkan supaya perbandingan antara model yang kita cadangkan itu dengan model yang telah sedia ada tu menggunakan Minitab sangat-sangat penting. Di mana kekuatan kita kalau dibandingkan dengan model yang telah ada. Itu dia. Boleh kan? Boleh, Prof. Boleh. Right. Kemudian dari segi cara menulis macam contoh dekat sini, dalam introduction, in this paper the later work of developing prediction model is discussed, so on and so forth. Kita perlu sebut selepas itu, sebelum pergi pada related work tu, kita perlu mention the results, hasil daripada model yang kita propose. Itu dia. Jangan kita sebut then the outcome of the study is presented and discussed in result and discussion, tak perlu. Jadi kita terus nyatakan dalam bahasa yang simple dan umum. Kita dapati bahawa kita telah menghasilkan model dan model itu memberi kekuatan dari segi accuracy up to how many percent. Itu dia. Tapi Prof, yang tu faham bukan yang itu untuk kita nyatakan organisation of paper kita. Organisation of the paper yang last sekali. Yang last sekali. Sebelum last, ini second last paragraph, kita nyatakan model second last paragraph. Okay, iaitu kita menggunakan regression analysis, that is our model. Regression analysis based on the data collected. Dan hasil daripada itu kita dapati bahawa dia punya accuracy approach to 88% kan? Betul kan? 80%. Yes. Accuracy dari segi noise pollution. Tetapi apabila kita buat perbandingan dengan model orang lain, mungkin model orang lain tu dia katakan 80%. So kita 88% and therefore the difference is about 8% tu merupakan kita punya kekuatan. More accurate. Jadi kita akan kata model kita lebih accurate jika dibandingkan dengan model yang sedia ada. Jadi memberi kekuatan kepada paper kita tu. Itu sebab apabila kajian dibuat, perlu kita lihat secara menyeluruh
apakah model untuk menilai noise pollution kepada MRT ni telah ada ataupun tidak. Kalau ada, bagaimana cara dibuatnya, ataupun apa variables ataupun independent variables yang diambil kira, so on and so forth. Itu sangat penting kepada kita. Baik. Dalam related work, saya rasa perlu diperkemaskan lagi, bukan sahaja di Jepun, di Iran, dan juga di negara lain macam Sri Lanka di sini nak ambil kira. Malahan negara lain juga kita ambil supaya setiap negara tu dia melihat kepada variables yang berbeza antara satu sama lain. Apakah kita perlu mengambil kira variable yang sama ataupun tidak? That's another issue. Macam kalau di variable such as wheel or rail roughness, vibration dynamic, contact mechanic and sound radiation modules yang ditulis oleh yang nombor 11 ni, citation reference 11 di Eropah dan juga di Japan. Ini satu. Kemudian di Iran, apa variables yang diambil kira? Dan kemudian kita kena check perbezaan antara variable yang kita ambil kira daripada research kita dengan orang lain tu perlu dinyatakan dengan jelas. Itu dia. Sangat penting ini, sebabnya adalah apabila kita ingin menghasilkan suatu model baru, maka model-model yang sebelumnya perlu kita buat perbandingan dan di mana perbezaan antara model kita dengan model orang lain. Dan bila ada perbezaan, kita kena nyatakan why adanya perbezaan itu. Boleh tak kita nyatakan dalam bentuk table? Dalam bentuk table boleh. Kita letak di dalam related work ni. Jadi akhir sekali dalam related work punya section, di bawah tu kita nyatakan bahawa namun di Malaysia terdapat beberapa variable lain yang perlu diambil kira. Antaranya ini so on and so forth. Jadi kita lihatlah perbezaan kita punya approach tu dengan approach orang lain. Terutama sekali dari segi variable tu sendiri. Barulah kita nampak ada kekuatan kita punya paper kita tu. Baik, dari segi metodologi, rasanya macam equation number 2 speed. Speed ni memang formula kita ke ataupun formula yang telah establish? Establish kan? Dah establish. Jadi kita perlu ada citation. Citation sangat diperlukan. Sebab apabila kita cite, maka orang no longer question about the equation. Walaupun speed awal-awal ni kan asal kita belajar sekolah dulu pun speed sama dengan apa semua tu kan. Ambil citation. Jadi orang tak komen kita lagi. Begitu juga dalam result and discussion tu, stepwise regression analysis tu berasaskan MRT speed S1, S2, ini adalah kita punya metodologi, bukan results and discussion ni. Kita punya metodologi iaitu kita mengambil kira MRT speed, kita mengambil kira wind speed, kita mengambil kira slope distance, dan mungkin you ambil kira dia punya second order ataupun yang E dan juga F tu. Manakala yang ini kalau sekiranya orang tak pernah buat lagi, maka kita buat yang ini, maka we need to justify and to show that our model is sound and clear based on these two. Jadi yang tu kena belajar regression pula lah tu. Ataupun kita kena prove bahawa E dan F merupakan satu hal yang sangat penting. Melainkan ada orang dah buat dan kita mesti cite apa yang dinyatakan tu. Itu lain cerita. But usually dalam correlation analysis, apabila dalam p-value dia melebihi daripada 0.05, maka variable itu tidak memberi suatu signifikan
ataupun tidak memberi satu nilai yang signifikan. Sebagai contoh, in this case S1 dan juga S3 mempunyai p-value yang sangat tinggi. Tapi kenapa kita nyatakan di sini E dan juga F adalah satu hal yang sangat penting, sedangkan pada mengikut teori statistik S3 dan juga S1 mempunyai p-value yang tinggi, maka kalau kita ambil kira and therefore dia punya results dia akan menjadi kurang baik. Kecuali ada kajian telah pun dibuat yang mana walaupun S1 dan juga S3 ni mempunyai p-value yang tinggi, namun demikian apabila kita multiply dengan yang lain, sebagai contoh lower order dengan higher order ni, maka dia juga memberi suatu kesan yang signifikan. Itu lain cerita. Maknanya biar ada benda atau kajian telah pun dibuat oleh orang lain sebelumnya. Ataupun kita nak kata contohnya train speed ni kita nak ada juga dalam model. Sebab dia macam something rasanya based on statistical punya analisis, kita kena stick dengan dia punya results tu, iaitu based on p-value. Maka MRT speed S1 ni adalah tak perlu diambil kira sebab dia punya p-value dia tinggi. Itulah sebab kita guna Minitab tu, and then kita dia ada cadangan untuk buat that multiple regression set-wise tu, and then kita ablekan dia punya two-way interaction dengan quadratic terms tu. That's why dapat yang E dengan F tu, and then menggunakan yang hierarchy punya rules tu. Sebab tu MRT speed dengan slope distance tu must be included in the model. Okay. Okay, hierarchy rule tu memang orang dah buat kan? Actually saya kalau yang macam models yang dalam related work tu macam tak ada lah. Dia just tapi pakai tak apa. memang single. Dalam real life ataupun dalam statistical punya approach. Ada. Hierarchy rule ada kan? Ada. Saya tengok kalau ada, you kena cite. Bila you cite, orang tak question lagi apa yang you buat ni. Ya. Itu sangat penting. Contohnya citation tentang hierarchy rules ni lah. Exactly. Yes. And therefore, even though dia punya p-value is high, namun based on hierarchy rule, maka kita perlu mengambil kira apabila kita multiply dengan S1, S2, S1, S3 ke atau apa. That one is so important. Jadi the citation is so important to say that your approach is sound, your approach is valid. Just nak bagi tahu dekat dia orang. Sebab kalau mengikut statistical punya parameters, yang ini jarang kita jumpa. Mungkin kepada setengah keadaan hierarchy rules ni menyebabkan walaupun p-value dia tinggi, tapi kita perlu ambil kira juga. Okay, faham Faham. This one is so important. Baik, perkara yang sangat besar dalam paper ni yang perlu kita improve adalah to do comparison with other approaches available. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Selepas tu apabila kita buat comparison, definitely kita akan melihat dia punya accuracy dia akan berbeza daripada satu approach dengan approach yang lain. And therefore we need to come up with might be table or graph untuk accuracy jika dibandingkan dengan approach kita dengan approach orang lain. Sangat penting masuk dalam tu. Okay. Very interesting, dan saya percaya dia memberi suatu input ataupun suatu perkara yang sangat berguna kepada negara, terutama sekali dalam noise pollution ini. Hasil daripada kajian ini sangat penting. Kemudian ialah sebab kita menggunakan Minitab dan juga software, tak perlulah kita cari dia punya covariance, kemudian menggunakan untuk kira itu menggunakan matrix
Kalau kita pergi kepada multiple regression, maka kaedah yang sesuai untuk kita lakukan menggunakan matrix lah. Alright. Anyway, tak apa sebab kita dah guna Minitab dan results berdasarkan kepada Minitab itu adalah betul. Okay. Yang last kali adalah references. References saya ingat masih perlu pertambahan. Nombor Zura, Iwan Ya. 19 tu perlu, kalau boleh biar sampai 30 boleh tak? Dan cara kita menulis references tu biar betul. Okey. Ini juga memberi kesan kepada paper kita untuk sama ada diterima ataupun tidak. Okey. Okey. Jadi sebelum paper ni dihantar, saya cadang supaya ada buat perbandingan. Buat perbandingan dengan kaedah-kaedah yang telah pun establish. Baik. Jadi yang abstract lagi satu, conventional method tu tak perlu. Kita cakap noise pollution, terutama sekali daripada railway ni memang dapat komplain daripada penduduk di sekitar itu. Kemudian untuk mengira noise pollution ni, beberapa kaedah telah pun establish, telah pun dilakukan. Namun itu yang sangat penting. Namun di Malaysia kaedah yang ada itu mungkin tak berapa sesuai kerana berdasarkan kepada certain variables, and therefore we would like to come up with a new approach by taking into consideration several variables which are related to kita punya environment, Malaysia punya environment. Macam-macam lah you all boleh bincang itu. Okey? Okey, Prof. Okey, Allah Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan dapat. Terima kasih banyak-banyak, Prof. Mudah-mudahan paper ni apabila dibaiki dapat menghasilkan suatu paper yang baik dan boleh dihantar dalam jenis yang bagus. Tu dia. Boleh kan? InsyaAllah. Terima kasih, Prof. Baik-baik sama. Terima kasih. Itu saja komen saya. Okey, terima kasih Prof. Baik sama. Dr. Azli ni nak komen apa? InsyaAllah tak ada komen, cuma untuk semua yang hadir, jika paper tu kita letak acknowledgement kan, so kena make sure acknowledgement tu betul. Kalau kita guna vote mana-mana, FRGS ke PRGS, kalau vote kementerian lah especially kena tulis nama vote dengan betul mengikut yang kementerian keluarkan. Sebab nanti paper kita tidak di-count sebagai KPI kita punya projek tu. Sebab banyak inilah researcher UTHM macam banyak juga yang benda tu rise dekat RMC, so diorang macam kata diorang dah publish and then tapi tak boleh dikira sebab kementerian dah keluarkan guideline yang mana kita kena follow dia punya code kita punya code project tu kalau kita buat kat part acknowledgement. So itu kita kena aware, kadang-kadang kita rasa benda tu remeh tapi sebenarnya dia memberi impact yang besar kepada kita. So mungkin insyaAllah itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih kepada Dr. Azli ni. Kita Alhamdulillah banyak kita dapat pelajari daripada komen yang telah disampaikan oleh yang berbagai Prof. Okay, ada paper yang terakhir. Macam mana Dr. Azli ni? Dia nak teruskan? Apa ni? Minta maaf sebab Puan Farah dia tak respon, maka rasa mungkin tak ada kot pembentangan dari dia. Tak ada. Tak apalah, pada next session. Next session. InsyaAllah. Okay, boleh Prof. Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu. Tak apalah. Yeah. Alhamdulillah. Okey. Sekali lagi saya nak tengok balik kehadiran hari ini. Pastikan anda semua telah melengkapkan rekod kehadiran yang telah disediakan. Okey. Jadi saya lihat tadi ada beberapa perkara yang Prof sebut, Prof Musa ada sebut banyak benda perkara-perkara yang sentiasa di peringkat penulisan tu sentiasa nak diingatkan, terutama sekali tentang abstrak, lepas tu tajuk, and then yang saya nampak tadi the last paragraph tadi Prof ada sebut tentang percentage result yang kita dapat. Betul Prof? Ya, betul. Kalau boleh bagi tahu dalam bentuk percentage itu lebih lebih meaningful.
then tadi Prof ada sebut every equation yang kita nyatakan dalam kita punya paper, yang kita letak equation tu, kita kena cite paper tu daripada mana kita dapat. Ya, betul. Okay, and then kalau kita tahu kita menggunakan apa new software dan sebagainya, kita tak perlu nyatakan yang conventional punya method, betul Prof? Ya, betul, betul. Okay, dan reference lah, saya bila Prof sebut reference tu memang ada yang kita banyak melakukan kesilapan lah. Jadi Betul. lepas ni mari kena letak paper paling kurang 30 paper lah. Dr. Azlin ni boleh check. 30 rujukan lah, maksud saya 30 rujukan lah. 30 rujukan. Dia maknanya Prof, kalau kita banyak rujukan tu, kita punya paper, dia punya kajian tu jadi strong lah Prof. Dia punya komprehensif. Komprehensif, betul. Ya, ya. Tapi jangan terlalu banyak share. Kalau terlalu banyak, dia tak percaya pula. Yalah, tapi kadang-kadang kita risau juga student kita, bila kita letak 30 references, habis 30 tu dia letak semua website. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kalau daripada apa yang saya buat workshop pada siri pertama dulu, kalau boleh daripada 30 tu 80% adalah datang daripada journal. Dan 80% datang daripada journal Qs. Jadi 80 out of 80, 64% adalah datang daripada journal Qs. Kalau dapat Q1, Q2, itu lagi baik. Itu dia. Jadi kalau 64% daripada 30, lebih kurang dalam 20 paper lah perlu datang daripada Qs paper. Mungkin Q1, Q2 atau Q3 atau Q4, tapi mesti Qs paper. Dan the rest tu mungkin datang daripada proceeding yang bagus lah. Dan juga kalau boleh proceeding tu juga diindeks oleh Scopus lah. Okey. Alhamdulillah. Ya, saya buka kepada ramai yang semakin hari semakin ramai. Saya bukalah kepada staff-staff yang nak bertanyakan sebarang persoalan. Silakan. Ya, ada pertanyaan. Susah kita nak jumpa Prof ni. Dan juga saya nak share je experience. Okay, silakan. Kita ambil peluang. Dr. Syahir mana? Senyap je. Aduh Allah. Dr. Syahir ni macam banyak buku ni, itu yang orang cakap tu. Apa dia? Saya ni sebagai partisipan belajar daripada paper sahabat-sahabat je ni. Cuma nak tanya satu Prof. Ya. Okey, kalau macam paper yang berkenaan dengan validation kan, kita nak produce satu paper validation. Okey, validation kalau kita nak macam mana kita nak compare dengan macam kita buat satu database kan. Kita buat apps, buat satu application sendirilah, software. Okey, jadi data validation tu yang validnya berapa yang expert yang untuk verify kita punya ni Prof? Oh ya Allah. Itu betul lah, saya ada buat satu software kan. Jadi saya dah validate menggunakan dengan yang established software kan, dengan yang established software tu memang harga tinggilah. Yang kita buat pakai Excel je. Ya. Jadi kita nak validate dengan nak panggil expert untuk verify kita punya yang sistem kita tu. Agak-agak berapa yang boleh lah yang acceptable. Baik. Kena ingat, kena faham betul-betul Pertama sekali software validation. Software validation iaitu dia terkait dengan software testing and software validation. Software testing and software validation under the software engineering punya part. Dan software testing and software validation sampai sekarang masih lagi merupakan isu hangat dalam research on software testing and software validation. Kalau boleh, apabila dibuat testing, all input harus divalidate dan harus ditest. Kalau kita ada 100 input ataupun 100 variable, maka kesemua 100 tu harus divalidate, harus ditest. Itu satu. Manakala kalau dah software tu dah ada, dah available, maka kita percaya bahawa software tu telah pun melalui satu proses software testing and software validation dan kita boleh percaya. Apabila ada dekat market, maka kita boleh percaya. Bila kita pakai software tu, maka nobody question about kita punya output ataupun kita punya validity.
Right? Alright, itu yang pertama. Kemudian kalau kita tidak ada software, kita menggunakan Excel. Kan, Syahir? Ya, betul. Right, kita guna Excel. Excel tu merupakan satu software yang well established. Maka tak perlu kita validate. Kita cakap je, kita menggunakan Excel ni. Dah. Nobody question about Excel. Itu dia. Cuma nak validate dari segi output, Prof. Mungkin dia tengok. Dari segi output bukan kita kata nak validate. Dari segi output tu bukan kita kata nak validate. Kita perlu melihat based on the formula yang kita guna, maka kita masuk dalam Excel, apakah output kita tu betul ke tak. Okey, betul kan? Betul. Jadi untuk itu, maka dalam paper tu seharusnya kita bagi simple example. Based on the formula, dan dengan formula tersebut kita masukkan beberapa nilai kepada variable, maka kita dapat certain value. Sama ada kita guna calculator ataupun kita menggunakan Excel, tak ada masalah. Jadi itu dia contoh yang kita boleh bagi, dan the rest tu adalah based on Excel. Kita boleh cakap macam tu. Kecuali kita salah guna Excel tu lah. Itu salah kita. Dia akan check dan kita boleh check. Sepintas lalu kita boleh tahu bahawa output yang diberikan itu betul ke tak betul. Kita boleh tahu. Mungkin kita salah guna Excel lah tu. Bukan di Excel itself yang tak betul. Ya. Yang penggunaan input yang kita masuk lah kan. Itu yang tak betul. Okey. Okey Dr. Syahir? Okey, jelas Prof. Masih. Okey, clear. Baik, any more question? Okey, Hairi bin Supar nak tanya. Ya, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya nak tanya macam saya ada buat berkenaan dengan inovasi. Inovasi tu adalah dia punya testing dia, kira dapat data dia lah. Cumanya untuk ke jurnal ni perlu tak kita buat validate? Perlu tak kita validate? Ya. Okey. Apabila kita buat testing, maka validation tu dah berlaku. Faham? So dia software validation and software testing tu dia come together. Kalau macam dia buat innovation tu adalah dari segi uji kaji yang manual, maksudnya macam bukan software, kita tak perlu nak validate dengan software lah kan? Tak perlu kalau sekiranya tak ada software untuk ditestkan kepada apa yang kita buat secara manual tu, tak boleh buat apa kecuali kita menggunakan manual juga. Sebab sesuatu perkara yang bersifat inovatif atau innovation, maka dia ada produk dia, betul kan? Betul. Maka produk tu bagaimana cara kita nak validate ataupun kita nak menentukan bahawa produk kita tu dari segi kekuatannya ataupun dari segi performance-nya ataupun dari segi akurasinya mempunyai nilai yang tinggi, maka oleh kerana software tak ada, maka kita menggunakan secara manual. Jadi supportive finding tu sangat penting ya Prof? Ya. Supportive finding dekat sangat penting. Jadinya kita kena bagi tahu, kita test dia macam ni untuk menentukan kita punya produk tu bagus. Kita test dia macam ni. Kemudian kita test dia macam ni. So banyak angle yang kita kena test supaya kita nak justify bahawa produk kita tu memang bagus. So testing proses tu merupakan satu kaedah validation namanya. Untuk kita nak validate bahawa apa yang kita buat tu bagus ke tak bagus. Boleh Harry? Cuma yang untuk menentukan dia boleh ke jurnal ataupun tidak. Okey, nak menentukan sama ada dia boleh ke jurnal atau tidak, apabila kita buat sesuatu tu dia memberi impact yang besar ataupun ada impact ataupun ada new knowledge daripada apa yang kita buat tu, maka kita boleh menulis untuk masuk dalam jurnal. Di Jepun, kalau sekiranya ada benda baru dan benda baru tu sangat penting kepada industri, sebagai contohnya vehicle industry, motor vehicle industry, dia tak publish dulu, dia pakai dulu. Sebab kalau dia publish, orang curi dia punya knowledge. Tu dia. Dia pakai dulu 3 tahun. Apabila dah pakai, kereta dia, mobil
yang ada dekat Jepun tu dah pakai teknologi baru tu dan dapati dia memberi kesan yang baik kepada motor vehicle punya industri. Selepas 3 tahun barulah dia publish. Tu dia. Di Jepun lain. Kita kalau sekiranya kita ada satu perkara yang sangat penting, terutama sekali dari segi security dan juga ketenteraan. Macam Khairi nak buat suatu yang tembak tembak drone ke apa ni, yang laju katakan, daripada kajian kita dapati bahawa kombinasi daripada gas ini dengan gas ni menghasilkan suatu peluru. Bila kita tembak dia akan menjadi lebih cepat dan lebih jauh perginya. Maka you tak boleh publish, jangan publish idea yang semacam itu. Sebab itu diguna pakai untuk keselamatan negara. Dan boleh kita bekerjasama dengan ketenteraan dan juga keselamatan. Iaitu memang diorang suka, kerajaan akan menjadi lebih suka kepada kita dan dia akan menjaga kita supaya hasil kajian kita itu tidak dipublish tetapi diguna pakai oleh pemerintah, oleh kerajaan, oleh negara-negara tersebut, terutama sekali dalam ketenteraan dan security. Itu lain, Eri. Okey Okey Prof, terima kasih. Baik, sangat penting. Okey, Dr. Nurul Hudai tadi nak tanya apa? Ya Prof, dekat bahagian chat tu dia tanya bagaimana nak mencuri masa untuk menulis, bagikan tips. Allahu Akbar. Orang perempuan ni lain sikit, orang lelaki lain. Orang lelaki dia banyak masa untuk menulis. Kalau orang perempuan, terutama sekali yang dah berkeluarga, memang ada sedikit ruang untuk menulis. Namun demikian, kalau sekiranya di Malaysia ni agak bagus sebabnya adalah workload yang diberi kepada kita tak banyak, tak macam Indonesia. Paling-paling banyak pun 2 subjek kan per semester, betul tak? 2 subjek, in average kita kata ada 8 jam lah per week untuk kelas. Namun demikian, oleh kerana kita ada 8 hours ataupun 6 hours sehari, maka kita tolak 8 jam tu, yang lain tu mungkin ada ruang untuk kita buat research. Jadi timetable untuk research tu perlu ada dalam jadual kita. Apa yang saya buat, pengalaman saya mengambil masa biasanya seminggu saya ambil masa 4 jam untuk research. 4 jam je, tak banyak share. Sikit je 4 jam. Tapi make full use of it. 4 jam tu make full use of it. Biasanya kita ambil hari Khamis tengah hari sampai petang 2 jam dan juga hari lain lagi 2 jam. Biasanya 4 jam. Tapi kita tak boleh nak stick kepada 2 hours sebab bila kita buat research ada kalanya otak kita jalan je kan, ada kalanya kita buat eksperimen tak jadi-jadi, dia akan berlarutan, betul tak? Jadi biasanya kita ambil yang 4 jam lah per week. 4 jam per week tu sudah memadai dekat office. Kalau ada dekat rumah, orang lelaki ni boleh buat, dekat rumah pun dia boleh buat. Dia anak dia serah kepada ibu, masak dia serah kepada ibu, betul tak? Kecuali Syekh Mahmud boleh bantu sikit-sikit. Untuk goreng ikan tu boleh lah. Boleh kan? Ikan boleh lah. Syahir pun sama. Dia pandai masak ni, gulai kuning. Anyway, yang lelaki ni lebih masa jika dibandingkan dengan perempuan. Daripada pengalaman saya dulu memang saya bangun pagi lah. Pukul 3 pagi saya buat research. Itu cerita masa saya muda-muda dululah. Syekh Mahmud, pukul 3 sampai subuh. Dan itu adalah the best time untuk kita mendapat idea baru dan macam-macam lagi. Ataupun untuk kita baca paper orang yang complicated, yang susah kita nak faham, that's the best time. Tapi janganlah buat senantiasa sebab kita banyak constraint lain dan juga banyak komitmen lain kan, terutama sekali perempuan. Jangan ikut sangat, nanti kan you tinggal your husband, you tinggal anak you, kesian. Anak kencing dah, pampers tu dah bengkak dah, air kencing dah tak buang-buang lagi kerana kita buat research tu tak bagus. Okay? Any more question? Okay, lagi ada masa